Bertemu kembali. Malaysia, Singapura hari ini memuktamadkan SOP untuk memudahkan perjalanan rentas sempadan antara Singapura dan Malaysia melalui inisiatif laluan hijau timbal balik dan pengaturan ulang-alik berkala. Untuk mengulas mengenai perkara ini, bersama kami ketika ini menerusi Skype ialah Dr. Koh Swee Keng, iaitu pakar perubatan dan dasar kesihatan awam. Terima kasih Doktor kerana bersama kami pada jam ini. Dr. Koh, pertama sekali, kalau kita melihat kepada kedua-dua negara yang bersetuju memuktamadkan SOP, meskipun kita belum mengetahui secara terperinci apakah SOP-nya kerana 10 Ogos nanti akan diumumkan, namun pada pandangan dan juga hemat doktor sendiri, apakah mungkin prasyarat yang sepatutnya ada untuk memastikan keselamatan kedua-dua pihak rakyat yang merentas sempadan ini? Assalamualaikum Najib. Terlebih dahulu, Malaysia dan Singapura merupakan antara negara pertama di dunia ini yang akan merasmikan cara-cara untuk kita menjadikan satu RGL ataupun PCA, ya, peraturan untuk kembali untuk rakyat Malaysia pergi masuk ke negara Singapura dan sebaliknya juga. So pada hemat saya, negara Malaysia dan Singapura mempunyai satu peluang untuk menunjukkan contoh untuk negara-negara lain yang akan merujuk kepada contoh yang diberikan oleh Malaysia dan Singapura untuk merasmikan peraturan tersebut. Antara prasyarat ni ada mungkin 2 atau 3 prasyarat yang sangat penting. Nombor 1, prasyarat tu adalah kita panggilkan mutual recognition ataupun pengiktirafan yang berdua hala di antara makmal-makmal dan juga sektor kesihatan awam di negara Malaysia dan juga negara Singapura. Tanpa mutual recognition ataupun pengiktirafan bersama untuk makmal untuk buat ujian test kit COVID ke ataupun untuk secara epidemiologi dan statistik kita, tidak mungkin ada keyakinan di antara para doktor-doktor dan sistem-sistem kesihatan di antara Malaysia dan Singapura. Prasyarat yang pertama adalah pengiktirafan bersama untuk sistem dan infrastruktur kesihatan awam untuk kedua-dua negara. Prasyarat yang kedua adalah ketelusan. Maksud saya, tanpa syarat butir-butir yang terperinci untuk maklumat yang terkini dan yang boleh maklumat yang berwibawa untuk negara Malaysia dan negara Singapura, tidak akan ada keyakinan untuk kedua-dua negara membenarkan rakyat kedua-dua negara itu berulang alik. Prasyarat kedua adalah ketelusan. Prasyarat yang ketiga, Najib, adalah exit strategy ataupun apakah syarat untuk kita menghentikan aturan tersebut. Boleh kata kalau Malaysia dikatakan ada gelombang kedua ataupun second wave, ya, jangkitan COVID, adakah itu mencukupi syarat yang mencukupi untuk kita menghentikan aturan tersebut? Syaratnya, Najib. Kita mempelajari antara contoh-contoh negara lain yang sudah membuka sempadan. Adakah ada perkara yang boleh kita pelajari daripada pelaksanaan mereka yang boleh kita terapkan dalam pembukaan bukan sahaja sempadan Malaysia dan Singapura, malah mungkin juga pembukaan sempadan kita dengan negara hijau yang lain? Antara travel bubble, ya, ataupun aturan di antara 2 atau lebih negara yang kita boleh katakan berjaya buat masa sekarang adalah di antara negara Singapura dengan 6 buah bandar di negara China. Yang tu contoh yang pertama. Contoh yang kedua di belah Baltics, ya, di negara Latvia, Estonia dan Lithuania, yang ketiga-tiganya membuat satu Baltic bubble. Dan travel bubble yang ketiga yang kita boleh ambil iktibar ataupun contoh merupakan daripada Kesatuan Eropah, di mana adalah sedikit sebanyak kebolehan untuk rakyat negara Jerman untuk berulang alik ke negara Perancis dan sebagainya. Bila kita tengok, kita teliti, ya, 3 contoh travel bubble tersebut, Najib, antara satu contoh ataupun best practice, ya, ajaran yang kita boleh dapatkan daripada contoh-contoh yang terkini bahawa sekarang adalah persefahaman di antara teknokrat. Maksud saya, doktor-doktor dan pakar-pakar kesihatan awam di negara-negara tersebut menerajui usaha-usaha untuk membuka laluan di antara negara, dan usaha-usaha tersebut tidak diterajui oleh misalnya dia pakar ekonomi ataupun pakar perdagangan ataupun pakar diplomat di foreign affairs ataupun Kementerian Luar Negeri. Bukan bermakna fungsi-fungsi lain tidak penting, tetapi usaha-usaha tersebut perlulah diterajui oleh pakar-pakar kesihatan dan kesihatan awam. Yang tu contoh yang pertama, iktibar daripada negara-negara lain. Iktibar yang kedua ataupun contoh daripada negara lain ataupun best practice daripada negara yang lain adalah nombor 2, mereka mengambil masa macam baby steps, ya, sedikit sebanyak untuk testing permulaan dengan yang berulang alik yang kecil, langkah-langkah yang baby steps, ya, untuk mereka mempelajari cara-cara untuk membuka laluan yang lebih besar.
So untuk Malaysia dan negara Singapura juga, kita janganlah terburu-buru untuk membuka laluan di antara Malaysia dan Singapura, walaupun laluan tersebut adalah laluan yang sangat sibuk dan sangat penting untuk kedua negara, tapi janganlah kita terburu-buru. Kita harus membuka laluan tersebut dengan berhemah tinggi dan dengan cermat. Itulah dua ajaran daripada travel bubble yang buka sekarang, Najib. Doktor, secara ringkasnya, mungkin terakhir sekali, walaupun meskipun kita wujudkan SOP dan juga pemantauan penguatkuasaan, pada akhirnya kesedaran orang ramai itu sendiri penting. Mungkin apa saranan doktor sendiri untuk orang ramai yang mungkin akan terlibat dalam pembukaan pertama sempadan kedua negara ini? Apabila kita membuat dasar kesihatan awal ataupun dasar-dasar awal untuk public policy, seringkali ada tension ataupun perbahasan di antara apakah hak seorang rakyat Malaysia dan juga tanggungjawab seorang rakyat Malaysia. Maksud saya, ada satu keseimbangan yang perlu dicapai di antara hak seorang rakyat Malaysia dan juga tanggungjawab seorang rakyat Malaysia. Maka jika kita, rakyat Malaysia, hendak mempunyai hak yang lebih besar seperti untuk beralih ke Singapura ataupun semasa PKP recovery sekarang ni kan, PKPP sekarang ni, kalau kita hendak menikmati hak-hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia, maka kita juga perlu melaksanakan tanggungjawab kita seperti memakai pelitup muka, seperti hand hygiene ataupun kebersihan tangan, seperti tidak keluar kita keluar rumah hanya bila betul-betul perlu sahaja. Keseimbangan di antara tanggungjawab dan hak itu amat penting untuk 2-3 tahun yang akan datang.